Assalamualaikum. Kita bertemu kembali di dalam tajuk kanser dan sihir. Hari ini tajuknya ialah cara merawat sihir yang betul. Okey, nanti saya ceritakan. Maaflah, dah berapa hari dah saya tak bercukur ya. Ingat dah buat goti janggut macam Wali Sonan Bonang. Nama dia sebenarnya ialah Radin Makdum Ibrahim. Dia anak putera Raja Majapahit. Ya, dia belajar dengan Tuan Syed Sheikh Ismail, keturunan ke-18 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sebut Nabi itu, kita kena cakap sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sebut nama Allah, Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu kalau kita belajar dalam hadis lah. Baik. Jadi seperti biasa saya pakai topi cowboy saya pula hari ini. Masih belum dapat kuda, ya. Nantilah saya cari satu kuda. Jadi saya nak berceritakan tentang cara merawat sihir yang betul. Tapi sebelum tu, ya, kata pula kat telinga ni. Baik, sebelum tu, baru saya bercakap tadi dengan seorang yang leluhurnya daripada leluhur, ya, keturunan Sultan Brunei, ya. Dia atas sikit lagi, ya. Saya bercerita dengan dia dan saya bagi dia, ya, ilmu, ya, dekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, itulah ilmunya, ya. Kita panggil jalan sirullah, jalan para wali-wali Allah, ya. Saya pun ceritalah dengan dia. Nama kena rahsia lah. Selalu saya rahsiakan nama, tak naklah dia terjejas, ya. Jadi dia tinggal di Port Dickson. Dia tahu ni, dia selalu tengok, dia ikut video saya, ya. Dia subscribe, dia share dekat wall-wall kawan dia, ya. Jadi saya pun ajarlah dia kena bangun malam, ya. Saya bagi percuma. Tak adalah saya kenakan bayaran. Ini ilmu untuk disebarkan, ya. Jadi bangun malam, ya. Kalau tak larat tu nak bangun pukul 9 sampai pukul 12 tu tidurlah dulu, ya. Mandi sadar besar, ya. Mandi sadar besar. Lepas tu, ya, ambil wuduk, ya. Pakailah telekung, ya. Janganlah pakai yang dah sebulan tu bawa hapak. Ini nak menghadap pada Allah Subhanahu wa taala, bukan calang-calang, ya. Ya. Kalau nak menghadap orang lain bolehlah pakai minyak wangi, basuh bersih telekung tu, ya. Tak perlu nak beli tekung baru, ya. Jadi saya cakap dia lepas tahajud, sedekahkan Fatihah, ya, 113 kali, ya. Duduk hampir dekat 2 jam atas sejadah. Ada orang bila saya cakap kat 2 jam, dia jawab saya, mana boleh saya nak tidur. Ini antara nak si budaya, tak nak si budalih, ya. Macam itulah, malas saya nak melawan orang nak berdebat. Kalau nak berdebat, pergi kat parlimen. Debatlah sana, puas-puas, ya. Jadi, lepas saja sedekah Fatihah sebanyak 113 kali, zikir, ya. Ada 4 zikir asas, iaitu istighfar, syahadah, ya. Mengucap, mengucap lah, syahadah, ya. Selawat atas Nabi, ya. Dan ada lagi zikir lain, tapi kena call saya lah, ya. Lepas tu zikir nama Allah dengan degup jantung, ya. Allah, Allah, sebanyak 5,000 kali, ya. Lepas tu buatlah solat taubat dan buatlah solat hajat. Biasa kalau nak buat yang kuat sikit, buatlah 6 salam 12 rakaat, ya. Masa sujud akhir tu sebut dalam hati, jangan bercakap. Dalam hati tu cakap dengan Allah. Allah mendengar, ya. Okey. Baik, balik pada cerita saya tadi. Sebelum ni, tengah hari tadi, hantarlah isteri nak pergi makan nasi, macam nasi kandar lah. Saya tak makan banyak, ya. Saya suruh dia order satu, saya rata-rata lauk je, ya. Saya memang kurang makan nasi, ya. Ya. Jadi lepas tu ada seorang ni daripada utara, daripada Changlun. Dia cakap dia kena sihir.
dah berulang kali dia pergi jumpa dengan perawat Syifa, tak ada kesan. Ini bukan seorang, dah ramai dah cerita kena sihir, jumpa perawat Syifa, ya. Apa yang terjadi bila kamu jumpa perawat Syifa? Ini perawat Syifa kalau dengar saya ni marah ni. Tapi saya bercakap yang benar. Buat apa nak tutupkan benda yang benar, ya? Cakap yang benar, ya. Ya, kalau haram tetap haram, mana boleh halalkan yang haram. Itu cakap Tuan Syekh Abdul Kadir Al-Jalani. Wah, nampak lori belakang saya. Jadi saya tengah stop ni dekat satu penhentian. Jadi balik pada cerita tadi, dia kata tak berkesan. Dah lama dah, ramailah begitu ceritakan saya. Sebab bila awak jumpa perawat Syifa itu akan gunakan energi. Jin tu lari sekejap, awak balik rumah, jin tu datang. Ya. Jadi itulah kisahnya. Seperti awak buat kerja menahan ombak. Betul, kerja awak ni menahan ombak. Tahan satu ombak, datang balik. Yang lagi pening, kerja pam tayar kereta api. Kan tayar kereta api tu buat dia bersih kan, tak ada kesan. Ya, kerja buang masa, buang duit. Ya, pada saya lah, ya. Sebab apa? Perawat Syifa tu menggunakan energi, ya. Energi kuantum dia ke, ya. Ya, energi kuna ragam dia ke, ya. Cakap orang Jawa, kuna ragam, ya. Cerita pasal orang Jawa ni, ya, cerita pasal wak. Kalau kita jumpa wak tu, kita tanya, wak kereta apa yang wak pakai? Saya buat lawak sikit, dia kata, wak segan lah. Wak janganlah segan, cakap lah. Wak segan lah, dia kata. Wak janganlah segan, cakap lah. Kereta apa? Aku bilang wak segan lah. Oh, rupa-rupanya keretanya Volkswagen. Orang Jawa ni dia ada slang dia, kita tak faham, ya. Supaya dengan England, dia ada slang dia. Itu London speaking, ya. Kalau makan banyak belacan baru kita boleh cakap London, ya. Jadi balik pada cerita ni, memang tak ada kesan, ya. Kalau kesan orang kata yang betul, ya, cara betul, ya, orang gunakan scan daripada orang kasyaf. Orang kasyaf ni orang yang ilmunya tinggi, daripada karomah para wali, ya. Ada yang kasyaf melalui, ya, orang bunian. Leluhur dia orang bunian ada di alam sana, ya. Ada yang kasyaf gunakan jin. Ya, itu bukan kasyaf, itu gunakan jin yang orang kata ilmu hitam. Baik, jadi kita kena kenalkan dulu apa dia kasyaf. Yang sebaik-baiknya orang kasyaf daripada, ya, keturunan wali, ya. Dia dijaga oleh keturunannya, ya. Dan dari situlah dia boleh lihat apa yang tak kena belakang awak tu, ya. Kadang-kadang orang tu tengok saya, dia nampak apa belakang saya. Dia nampak cahaya yang putih, ya. Ini tak naklah cakap takbur, ya. Gitulah, ya. Jadi bila dah ditentukan sama ada sihir ke saka ke, kan. Kadang-kadang kan ada seorang ni. Dia ni dah tua. Kita scan tengok kan, dia kata sakit pinggang. Ada benda yang bergayut kat bahu dia, kaki dia tekan kat pinggang dia. Itulah, ya, kalau nak kata saka pun betul. Benda yang dia masuk hutan tu ikut dia balik ke, betul, ya. Itulah saka, ya. Jadi bila dah kena saka, barulah kita hancurkan saka tu. Nak hancurkan dia, kita kena dekatkan diri dengan Allah, ya. Faham? Kita kena buat amalan solat malam. Kita kena buat solat hajat, ya. Kita kena mohon dengan Allah. Selalu yang saya kata tu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Maksudnya aku hamba-Mu, padamu aku memohon. Buat apa mohon tempat lain, ya. Kalau mohon kerja, isi borang. Kalau nak mohon dengan Allah, buat solat hajat, ya. Dah ditetapkan, betul. Jadi bila orang tak faham, dia tak tahu jalannya. Jadi cara yang betul, ya, untuk melawan sihir, untuk membuang saka, ya, ialah dengan memohon dengan Allah SWT. Nombor 2 ialah masukkan energi, aura, ya, hikmah daripada Allah, ya, Subhanahu Wa Taala, ya. Iaitu energi daripada tenaga alam, energi daripada tenaga rohani, ya. Energi yang zaman moden ni dia panggil kuantum, ya. Zaman dulu-dulu ada dia panggil tenaga batin, ya. Masukkan energi ni
dah tu energi ni dia akan lindungkan awak. Ya, awak mohon dengan Allah, awak zikir, ya Qawi, ya Matin, yang kuat, yang pelindung. Itulah dia, awak zikir nama Allah. Ya, tapi kena call saya, WhatsApp saya untuk cara membuka kuncinya. Faham ya? Jadi kalau tak buka kunci, kalau nak balik rumah kena buka kunci. Kan? Kalau nak masuk kereta, cut, buka kunci. Ini energi ni pun kita tarik ya daripada hikmah kejadian Allah SWT. Allah jadikan bumi, Allah jadikan matahari, Allah jadikan angin ya. Kita ni unsur tanah, unsur air, unsur api, unsur angin ya. Jadi kita ada energi ni. Ini cara yang betul ya. Kalau jumpa perawat Syifa, marahlah perawat Syifa ni. Dia tumpangkan energi dia sekejap. Dia tariklah keluar ya. Apa ni, rambut lah, jarum lah, buluh lah, besi gosok periuk lah, macam-macam daripada orang yang kena sihir. Tapi orang yang sihir tu akan hantar. Jadi kerja tak sudah. Sekali awak dapat energi ni, awak pakai energi ni macam pelindung tau, macam perisai keliling awak. Jadi orang hantar sihir kat awak, sup dihantar, pung melenting, pergi balik kat orang yang sihir tu. Lepas tu lama-lama dia give up. Aku tak boleh buat lah orang ni. Jadi gitulah saya nak ajar awak. Ingat, ya, ini semuanya kuasa Allah SWT. Kalau Allah nak bagi awak, ya, dia bagi awak secara hidayah, secara ilham ya. Nabi yang masum pun ya, Nabi Muhammad yang masum pun tak boleh bagi hidayah kepada bapa saudara dia Abu Lahab, Abdul Muttalib ya. Hidayah ni kuasa milik Allah. Kalau Allah nak bagi awak, dia bagi. Kalau awak fikir bukan, awak tak dapatlah. Jadi balik pada cerita saya, hidayah itu kuasa milik Allah ya. Okey, seperti biasa, jangan lupa subscribe video-video saya ni. Seronok ya dengan video saya. Ya, ada kelakar ya. Tadi kelakar Volkswagen ya. Lepas tu share dengan kawan, share kat wall kamu ya. Dan tekan tanda like kat situ ya. Itu saja ya. Baik. Assalamualaikum.